والسلام على رسول الله وعلى آله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لرضا الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما وفهما يا كاشف المشكلات اكشف الحجب عن وجوه هذه المعاني حتى نطلع على خفيات هذه المسائل واحفظنا من الخطأ والضلال فأنت موفق كل أمر وأنت علام الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين. وهب لنا يا وهاب علما وحكمة ولرزق يا رزاق كلنا مسهلا بالخير يا فتاح فتح لنا يا الله بالهدى بعلمك كلنا يا عليم فضلا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah. Sekali puji bagi Allah Subhanahu wa taala, melimpah rahmatnya, belas kasihnya, kita dipanjangkan umur oleh Allah, diberi kesihatan yang sempurna, diberi taufik dapat kita bertemu lagi pada malam ini. Diharapkan sekalian yang hadir sehat walafiat dengan berbekalkan niat yang ikhlas. Kita berdoa mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkat dunia dan akhirat. Allahumma amin. Insyaallah. Sambungan kitab Muniyatul Musalli setelah beberapa bulan tertangguh, alhamdulillah malam ini direzekikan oleh Allah, diizinkan oleh Allah untuk menyambung kembali pada muka surat 8 pada muka surat 8 pada muka surat 88 kitab lain tu, sebab kitab ni tak sampai 88. Peregan berapa kan? 10 dari atas. 11 daripada atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Dan keempatnya daripada rukun sembahyang. Jumpa. Dan keempatnya daripada 13 rukun sembahyang. Yang keempatnya kata musannif membaca Fatihah, yakni membaca suratul Fatihah. Jangan baca Fatihah enggaklah. Tak boleh kira kan, kena yang lurus dulu. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Dalam kitab kata baca Fatihah, dibaca Fatihah. Baca suratul Fatihah daripada Bismillahirrahmanirrahim hingga selesai. Waladdallin. Sampai situlah. Amin tu bukan Fatihah. Ini sunat amin. Jadi bila nak baca Fatihah ni? Pada tiap-tiap rakaat. Jadi tiap-tiap rakaat wajib membaca suratul Fatihah hingga selesai. Ini di sisi mazhab kita Syafi'i. Kita orang Syafi'i, kita bermazhab Syafi'i. Inilah cara sembahyang orang yang bermazhab Syafi'i. Mazhab lain kita tak tahu. Baik kita belajar mazhab kita, sebab kita nak guna pakai hari-hari. Bila dah alim, dah pandai, boleh nak ambil tahu cerita hal mazhab orang lain. Baik, jadi membaca suratul Fatihah. Jadi Fatihah ni rukun qauli. Fatihah ni rukun qauli. Maknanya rukun bacaan. Bila sebut rukun qauli, maka wajiblah dibaca serta diperdengarkan pada telinga kita sendiri. Tiap-tiap huruf Fatihah, daripada bismillah sampai waladdallin.
Tiap-tiap huruf mesti dengar. Mesti keluar suara, bukan keluar angin. Suara lain, angin lain. Jangan baca berangin gitu. Kalau berangin maknanya tak ada suara, tuan-tuan. Kenapa tak boleh? Kerana kalau kita baca surah Al-Fatihah ni dalam keadaan berangin, tidak akan sempurna makhraj huruf dia. Maknanya jadi semua huruf hijaiyah yang makhraj di tempat keluar berbeza, semua bertukar jadi dekat makhraj huruf ha semua. Bab tu tak sah. Tidak sah kalau kita membaca surah Al-Fatihah dengan berangin. Walaupun angin tu kita dengar kat telinga kita, kecuali orang yang uzur sakit tekak contohnya. Tu lain uzur. Ni dah. Kita boleh baca bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Telinga kita. Cukup sepadar telinga kita. Kalau kita sembahyang seorang ataupun kita sebagai makmum. Kalau imam rakaat pertama kedua tu disuruh jaharkanlah kalau sembahyang jadi jahar. Kalau sembahyang zuhur, asar, maknanya sembahyang yang sir, maka imam baca pada telinga dia juga. Kecuali solat Jumaat ke sembahyang hari raya ke, tu baca kuatlah. Jadi membaca surah Al-Fatihah pada tiap-tiap rakaat melainkan ni tak wajib baca. Istisna situ. Tadi dia kata wajib baca Fatihah tiap-tiap rakaat, melainkan makna tak wajib baca. Siapa ni? Rakaat orang yang masbuk. Kecuali rakaat orang yang masbuk. Masbuk ni siapa? Makmum. Kerana makmum itu tak boleh terpisah daripada salah satu daripada dua jenis makmum. Ada kalanya makmum yang muwafiq, ada kala makmum yang masbuk. Apa arti? Apa yang dimaksudkan dengan makmum masbuk ni? Jangan lupa dah bagi tahu tahun lepas. Jadi jangan lupa tahun lepas dah bagi tahu dah di dalam hari hijrah dah setahun dah. Jadi masbuk ni ulang baliklah, tak apalah ulang-ulang pun. Kena ulang-ulang. Masbuk ni ialah makmum yang tidak mendapat waktu bacaan Fatihah yang pertengahan sewaktu Tok Imam sedang qiyam. Sewaktu Tok Imam sedang berdiri qiyam, kita sebagai makmum tidak mendapat masa bacaan Fatihah yang pertengahan. Bacaan Fatihah yang pertengahan kira purata. Ramai-ramai kalau baca Fatihah pertengahan berapa saat? Jadi seolah-olah lebih kurang dalam 40 saat lah. Tak laju, tak perlahan. Pukul kata bacaan Fatihah yang pertengahan. Jadi kita ni tak dapat waktu tu. Waktu tu kita tak dapat. Bukan cerita tak dapat baca Jangan salah faham sini. Tak dapat waktu tu dulu. 40 saat tu tadi lebih kurang tu kita tak dapat sewaktu Tok Imam sedang berdiri dan selepas sempurna takbiratul ihram kita. Contoh bermula daripada kita takbiratul ihram Allahu Akbar, maknanya kita dah mula masuk sembahyang tu. Ajari daripada takbiratul ihram kita sempurna Allahu Akbar sehingga Tok Imam turun rukuk. Ni yang dimaksudkan ni. Makna 40 saat tadi tu lebih kurang kita dapat ataupun tidak sewaktu Tok Imam sedang berdiri sebelum dia rukuk. Jadi jarak dia perantaraan di antara sempurna takbiratul ihram kita dengan rukuk imam. Kalau contohnya selepas kita takbir Allahu Akbar, berlalu masa 40 saat, 41 saat lebih kurang begitu, Tok Imam baru rukuk. Itu bermakna kita mendapat waktu bacaan Fatihah yang pertengahan. Makna kita dah dapat waktu. Bila dapat waktu tu namanya makmum yang muwafiq. Namanya makmum yang muwafiq, bukan munafik ni, muwafiq. Tapi makmum yang munafik Allah Taala aja yang tahu. Dia sembahyang tapi hati tak beriman. Itu namanya makmum munafik. Na'udzubillah min dzalik. Ni makmum muwafiq, makna selepas takbir Allahu Akbar berlalu masa
40 saat, 41 saat, 42 saat baru tu imam turun rukuk. Maknanya kita dapat tak 40 saat? Dapat tak masa? Dapat tak murid-murid? Dah? Dapat. Bila dapat namanya kita muwafiq. Bila faham muwafiq, fahamlah masbuk. Masbuk ni makmum yang tak dapat masa. Tak dapat masa tu. Jadi tak dapat masa tu banyak sebab lah. Boleh jadi dia masuk sembahyang dah terlalu lewat. Boleh jadi dia masuk awal tapi imam terlalu cepat. Boleh jadi pergerakan dia terlalu lambat sebab dia uzur. Contoh daripada rakaat pertama, turun nak naik rakaat kedua. Dia uzur dah orang tua contoh. Pergerakan dia slow je, bawa motor 10 je. Bawa motor pun tak ada juga. Ingat bawa motor je slow dengan slow. Jadi Tok Imam dah berdiri dulu dah Tok Imam. Tok Imam dah Allahu Akbar, dah Fatihah, dah habis dah Tok Imam berdiri. Dia baru dapat berdiri. Sebab pergerakan dia lambat. Nampak tak tu? Jadi bila berdiri tadi pocik tadi, Tok Imam inna a'tainakal kautsar contohnya, lepas tu Tok Imam rukuk. Jadi pocik tadi dapat tak 40 saat pada rakaat kedua? Tak dapat, pocik tu tak dapat. Waktu pocik tu berdiri lebih kurang dalam 10 saat aja Tok Imam rukuk dah. Maka rakaat kedua ni juga pocik ni tadi digelarkan dia sebagai makmum yang masbuk. Sebab apa masbuk? Kerana dia tak dapat waktu Fatihah yang pertengahan sewaktu Tok Imam sedang berdiri. Dia hanya dapat 10 saat je tadi sewaktu Tok Imam sedang berdiri. Maka rakaat kedua namanya makmum yang masbuk. Faham Jadi makmum masbuk ni dia tidak wajib membaca suratul Fatihah melainkan qadar yang sempat sahaja. Walaupun bismillahirrahmanirrahim tu imam rukuk, dia mesti kena rukuk cepat sebab dia makmum masbuk. Dia tak perlu habiskan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tak perlu. Makna di sisi mazhab kita Syafi'i makmum yang masbuk ni Fatihah yang tak sempat dibaca tu ditanggung oleh imam. Imam tanggung, imam belanja. Imam belanja. Sebagai contoh masbuk, kita datang sembahyang aja takbir Allahu Akbar. Baru kita bismillah. Tu imam rukuk dah Allahu Akbar. Dapat tak 40 saat? Dapat tak 40 saat? Tak dapat. Tak dapat. Kita baru dapat 2 saat, 3 saat je tu imam rukuk dah. Maka selebihnya itu bacaan Fatihah tadi tu imam tangguh. Kita tak wajib baca. Tak payah nak mengada-ngada nak nyusahkan diri nak mengambilkan Fatihah. Untung dah. Untung. Jadi kalau tu imam cepat untung dah makmum. Untung kenapa dimarah tu imam? Apa tu imam lagi? Aku tak sempat habis Fatihah lagi. Tu imam sayang kita. Tu imam mengerti yang kita tak sihat. Tu imam mengerti yang kita tak boleh berdiri lama. Tu imam tahu makmum ni banyak kemudaran, maka dia baca laju contoh. Dia sayang kita, tapi marah dia pula. Dia baca Al-Kahfi baru menggigil pada lutut kita. Jadi masalah bila kita faham masalah sembahyang ni mudah dah. Tapi bila kita tak faham, ada sia-sia tu imam kena marah. Apa tu imam ni laju sangat, aku baru iyyaka na'budu dia rukuk dah. Dah kalau tak sempat, bila dah masbuk rukuklah juga dengan imam. Itulah tugas kita. Kita tak wajib habiskan Fatihah kerana selebihnya ditanggung oleh imam. Inilah keistimewaan kelebihan makmum masbuk. Berbeza dengan makmum yang muwafiq tadi. Mana-mana makmum yang muwafiq yang dapat masa 40 saat tu. Masa tu dia dapat 40 saat tu dia dapat, wajib dia habiskan Fatihah. Dia wajib habiskan Fatihah. Tok imam rukuk, dia tak boleh rukuk. Tok imam i'tidal, dia tak boleh rukuk. Tok imam sujud, dia tak boleh rukuk selagi tak habis Fatihah. Kerana dia makmum yang muwafiq. Maksudnya dia makmum yang dah dapat waktu pertengahan bacaan Fatihah.
Jadi masalah muwafiq dan masbuk ni tuan-tuan puan-puan hadirin hadirat muslimin mukmin, muslimat mukminin mukminat, berlaku pada tiap-tiap rakaat. Bukan masalah masbuk muwafiq ni hanya berlaku pada rakaat pertama sahaja, tidak. Masalah makmum masbuk muwafiq ni berlaku pada tiap-tiap rakaat. Kadang-kadang daripada rakaat pertama sampai rakaat keempat, contohnya kalau sembahyang 4 rakaat, 4 rakaat ni makmum ni masbuk. Kadang-kadang 4 rakaat ni dia muwafiq. Kadang-kadang rakaat pertama dia masbuk, rakaat kedua dia muwafiq, rakaat ketiga dia muwafiq, rakaat keempat masbuk. Jadi tengok keadaan, dapat masa ataupun tidak. Kalau dapat masa, muwafiq. Kalau tak dapat masa, masbuk. Kalau tak tahu dapat ke tak dapat, mabuk namanya. Dia tak tahu. Hantam je lah. Hantam je lah. Jadi ingat tu tuan-tuan bila kita dah takbir Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, tu imam rukuk, dah tinggalkan. Cepat-cepat rukuk. Tugas kita dapatkan tumakninah dengan imam di dalam rukuk. Cepat-cepat dapatkan tumakninah dengan imam dalam rukuk. Tak payah sayang dah iyyaka na'budu, sayang wa iyyaka nasta'in tak baca. Baca wa iyyaka nasta'in. Tak payah, tinggal. Rukuk cepat-cepat. Bila kita dah rukuk cepat-cepat, dapat tumakninah dengan imam, rakaat tu kita punya dah. Makna rakaat tu dikira satu bagi diri kita. Walaupun Fatihah kita tadi bismillahirrahmanirrahim saja, tapi rakaat tu kita dah dikira satu. Untung dah? Untung Fatihah tak habis tapi dapat rakaat satu. Inilah di antara kelebihan sembahyang jemaah tadi. Dengan tak habis Fatihah pun boleh dapat satu rakaat. Dan kalau kita sembahyang solat boleh baca bismillah, dapat tak satu rakaat ke tak? Main solat bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, lepas tu bismillahirrahmanirrahim, inna a'tayna, banyak cantik muka kita. Tak boleh, kena habis kan. Tu kalau sembahyang solat. Tapi kalau sembahyang menjadi makmum, tu contoh masalah makmum masbuk, walaupun Fatihah hanya baru satu ayat, walau tak sempat bismillah sekalipun, contoh tak sempat bismillah, kita takbir Allahu Akbar, tu imam pun sedang molek tu rukuk dah. Maka Allahu Akbar, tumakninah, cepat-cepat rukuk. Jangan sambil-sambil takbir sambil-sambil rukuk. Sambil-sambil takbir sambil-sambil rukuk, sebab dia takut tu imam sami Allah kan. Dia sampai sambil-sambil berjalan tu, sambil-sambil berjalan dah usolli fardhu dah sambil-sambil. Tu imam dah nak rukuk dah ni, inna a'tayna, kata tu imam, dia kata nak rukuk dah, sambil-sambil dia takbir Allahu Akbar, terus rukuk sekali. Tak sah dah, sebab wajib takbiratul ihram dalam keadaan kita qiyam serta tumakni Allahu Akbar, tumakninah, baru turun rukuk. Bukan sambil-sambil takbir sambil-sambil rukuk. Ni banyak laku ni tapi tak perasan. Kadang perasan pun buat tak perasan juga. Sebab kan kalau perasan kan batal, kan nak ulang. Jadi buat-buat macam tak perasan lah. Sabar. Makna tumakninah mesti. Wajib tumakninah kan rukun. Allahu Akbar. Tumakninah ni sekadar kita membaca subhanallah. Dalam 2 second je lebih kuat. Subhanallah. Itulah pada tumakninah. Allahu Akbar, subhanallah. Rukuk dah. Makna dah ada dah tumakninah itu. Yang tak boleh ni Allahu Akbar terus rukuk, tak ada tumakninah, ni tak sah. Jaga-jaga. Sama je makmum laki-laki perempuan sama. Jadi masalah masbuk ni tak payah nak niat. Dia bukan bergantung pada niat, dia tengok keadaan. Tak dapat masa masbuk, dapat masa muwafiq. Jangan tuan-tuan ni nak usolli fardhu maghrib 3 rakaatin makmuman masbuqan lillahi ta'ala. Ni awal-awal aku sembahyang fardhu maghrib masbuk, awal-awal dah. Tak payah. Dia tengok keadaan. Habis. Jadi wajib baca Fatihah pada tiap-tiap rakaat, melainkan rakaat makmum yang masbuk. Sebab apa? Kerana makmum yang masbuk ni makmum yang tidak mendapat waktu bacaan Fatihah yang pertengahan sewaktu tu imam sedang berdiri, maka dia tidak diwajibkan baca habis. Hanya wajib baca sekadar yang dapat sahaja, selebihnya ditanggung oleh imam. Jangan ada orang kata, ada ustaz kata, dia kata kita bila kita dengar tu imam baca Fatihah, kita tak payah baca dah. Lagi sedap tu. Lagi senang. Tu bukan mazhab kita. Tu bukan mazhab kita, bukan cara kita orang yang bermazhab Syafi'i solat, bukan lagu tu.
Dan bismillahirrahmanirrahim itu maksudnya bismillahirrahmanirrahim itu hingga selesai bismillahirrahmanirrahim itu satu ayat daripada suratul Fatihah. Di sisi kita mazhab Syafi'i. Sebab tu kita mana-mana mesti bismillah. Kalau kita pergi musafir di Mekah, Madinah ke di sebelah-belah Arab sana, mereka kebanyakan mereka bukan daripada mazhab Syafi'i. Boleh jadi Hanafi, Hanbali. Di sisi mereka bismillah tu bukan sebahagian daripada surah Al-Fatihah. Pada mereka sunat sahaja membaca bismillah, tapi sisi kita wajib membaca bismillah. Wajib memelihara akan segala hurufnya, huruf Fatihah. Bila dah kata wajib pelihara huruf, jaga huruf makhraj dia dan tasydidnya, mana segala sabdu-sabdu dia tu. Tasydid tu mana sabdu-sabdu dia tu. Dan tertibnya, mana susunan ayat yang satu-satu, nombor 2, nombor 3. Dan mualat, mana bacaan Fatihah tadi tu, ayat dia tu biar berturut-turut. Jangan bersenggang nama bismillahirrahmanirrahim termenung setengah jam. Alhamdulillahirabbil alamin 15 minit baru sambung. Tu dah tak ada mualat. Mana berturut tu turut. Jadi bila dah dikatakan wajib menjaga huruf, wajib menjaga dia punya tasydid, di sinilah difardukan kita mempelajari ilmu tajwid. Sebab ada kena mengena dengan bacaan Quran, ada kena mengena dengan bacaan dalam sembahyang. Mana wajib kita mempelajari ilmu tajwid yang bersangkut paut dengan bacaan Quran yang kita baca setiap hari, paling kurang. Walaupun kita ni bukan nak jenis baca Quran daripada juzuk 1 sampai 30. Kita hanya guna Al-Quran dibaca dalam semayang je. Wajib baca, wajib belajar hukum-hukum tajwid yang bersangkut paut dengan bacaan-bacaan kita di dalam sembahyang. Kalau kita tak nak belajar tajwid, bacaan kita salah, makhraj kita salah, walaupun solatnya cukup 5 waktu, tidak diterima oleh Allah. Tak sah semayang. Bacaan kita tak betul sebab kita tak belajar, tak diterima sembahyang kita walau 5 waktu sekalipun. Tak sah. Sembahyang untuk diri kita sendiri pun tak sah, apatah lagi nak jadi imam. Tak sah. Ada pun orang yang salah bacaannya tetapi bersungguh belajar, bacaannya salah, makhrajnya salah, tapi dia bersungguh belajar tajwid. Dia belajar. Guru dia sampai pening-pening nak mengajar dia. 44 orang untuk guru. Semua angkat bendera putih dengan dia. Kau ni tak tahulah apa kau makan sampai susah macam ni. Tak boleh hejah dah. Makna nak cerita bersungguhnya dia belajar. Sembahyangnya sah. Walau bacaan ditunggang langgang sekalipun, walaupun makhraj dia salah sekalipun, sembahyangnya sah. Sembahyang untuk dirinya sah. Dia boleh diambil, dikira nak menggenapkan 40 orang ahli Jumaat. Boleh. Sebab dia bersungguh belajar. Ada pun yang seorang tadi tak boleh pakai. Sembahyang untuk diri dia pun tak sah, apatah lagi nak jadi imam. Yang kedua tadi, yang bacaan tak kena tadi tapi sah. Makna untuk dirinya sah, tapi nak jadikan dia imam tak boleh. Rugilah. Contohnya, maknanya dia tak boleh nak sembahyang berjamaah. Adapun dia nak jadi makmum tak pula. Dia tu nak jadi imam. Contoh nak sembahyang jemaah dengan isteri dia. Isteri dia tak boleh jadi makmum dia sebab bacaan imam tadi tak sah. Suami dia tadi. Sebab itulah kena tengok suami, bakal suami. Orang boleh mengaji, jangan tengok besi buruk je. Tahu besi buruk? Yang menyala itulah. Menjala kat laman. Yang menjala tu besi buruk kan tu. Biar tak sembahyang pun, biar besi buruk ada. Tengok menjala besi buruk. Anak dah tak nak belajar dah dengar kata. Dan anak tak nak belajar. Bila Tok Pakir datang pakai kain pelekat serban, makcik rasa macam nak berisik. Anak ni bukan tak setuju makcik ni, dia kata nak sambung belajar lagi. Sebab yang datang tadi Tok Pakir, anak ni bukan, memang nak ikut, memang nak suruh dia menikah dah budak ni, tapi itulah hajat dia kata daripada dulu nak belajar tinggi, yang ni nak sambung nak belajar.
Selang 2 hari kereta buruk sampai. Besi buruk sampai. Dia kata anak tak nak belajar dah. Mau cik setuju dah lah. Setuju lah. Besi buruk punya penangan jangan bermain. Tak salah lah besi buruk tu. Makna biarlah cari orang yang sembahyang, yang suka belajar agama. Sebab anak ni amanah. Anak ni amanah, tuan-tuan puan-puan hadirin hadirat. Pada siapa kita nak lepaskan tu amanah tu. Salah lepas makna kita tidak amanah dengan Allah Taala. Kita lepas pada orang tak semayang contohnya. Waktu kan kena hati-hati. Ataupun dia orang biasa tapi dia suka belajar tak tahu. Suami bakal suami dia ni bukanlah ustaz, bukan tukgu, tapi dia orang suka belajar agama, suka ke surau ke masjid. Tak apa dah tu, insya-Allah anak kita jadi baik insya-Allah. Jangan nanti anak kita daripada semayang dapat ke dia langsung tak semayang dah. Dengan kita elok tutup aurat dapat ke dia dedah aurat dah. Ni na'udzubillah min dzalik. Ada berlaku lagu tu. Baik. Jadi wajib kena belajar tajwid lah, wajib kena belajar. Kalau belajar tapi tak betul bacaan, sah semayang untuk diri dia. Cuma dia tak boleh jadi imam je. Dah kalau nak semayang dengan isteri macam mana? Suruh isteri jadi imam, dia jadi imam. Boleh? Boleh tak? Boleh pun tak boleh tapi tak sah lah. Boleh. Boleh kata yang maghrib ni saya jadi imam. Boleh abang, apa masalah abang? Jadi imam. Tak sah lah semayang. Semayang bini dia sah lah, dia duduk kat belakang tak sah lah. Mana sah lelaki nak ikut perempuan jadi imam. Kemudian dan tertibnya dan mualatnya antara kalimahnya dan kelimanya rukuk. Rukun semayang kelimanya rukuk. Rukuk. Dan sekurang-kurangnya makna rukuk tadi tu tidak tunduk. Tunduk boleh, tanduk pun boleh baca tu. Bukan sekurang-kurang rukuk, tanduk. Tanduk siapa pula? Dah ditulis tadal nun qaf, tanduk boleh, tindik boleh, tunduk boleh. Diharamkan makan keladi. Diharamkan makan keladi. Padahal keldai. Tulisannya sama. Baru beli keladi. Abang kata, apa tu dalam plastik tu? Keladi. Haram. Ni abang baca dalam kitab jadi je kau tengok. Ini bukan keladi bang, ni keldai. Salah aja laki dia. Dan sekurangnya tunduk sekira-kira sampai 2 tangannya. Orang sembahyang tadi akan 2 lututnya. Ni paling kurang tahap rukuk. Sekira-kira sampai tapak tangan kita pada kepala lutut tu, kira sah dah tu. Ni kira orang tangan normal lah. Kalau tangan panjang boleh jadi dia bongkok sikit sampai dah. Contoh dia lahir-lahir tangan dia panjang, meleret. Kalau di jalan meleret, tangan dia punya panjang. Kita tak tahu. Dan macam mana nak dikirakan dia tu? Kira macam orang ramai juga nak tunduk. Jangan ikut ke dia tu. Kalau ke dia tu tunduk sikit kan dah sampai dah sebab tangan dia panjang. Mana ikut orang ramai. Bila tangan kita sentuh pada lutut, itulah qadar sekurang-kurang rukuk. Makna kalau tak cukup situ tak sah, tak panggil rukuk tu. Kecuali orang uzur. Ni cerita orang sehat ni. Orang uzur lain, qadar dia lah sikit, jangan kisahlah dia sakit, jangan tekan tengah belakang ni pula. Baik, kemudian dengan tumakninah. Nampak tak? Rukuk-rukuk pun tadi mesti juga dengan tumakninah. Makna berhenti seketika. Jangan rukuk macam ayam pagut jagung, jangan. Secah je naik balik. Secah je naik balik. Itulah hikmah disuruh baca subhana rabbiyal azim wa bihamdih tu. Bila kita baca tasbih tu insya-Allah adalah tumakninah. Bila berhenti tumakninah tu baru baca subhana rabbiyal azim, bukan sambil-sambil turun sambil-sambil baca. Lama kan dalam tumakninah dapat sebutir je. Yang 2 tadi on the way turun, 1 lagi on the way naik. Dan sambil-sambil turun subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Tu kan ke on the way turun 1, on the way naik 1. Yang betul-betul ni dapat 1 dalam tumakninah tu dah baca.
yang menceraikan. Makna tumakninah tadi yang menceraikan, yang memisahkan antara angkatnya kepala ataupun angkatnya badan dan tunduknya. Jadi tumakninah inilah yang akan menceraikan daripada pergerakan turun dan naik. Allahu Akbar, Sami Allah liman hamidah. Jadi ada penceraian. Tumakninah tadi yang menceraikan di antara turun dan naik. Kalau tak ada tumakninah, dia ibarat satu pergerakan je. Allahu Akbar, Sami Allah liman hamidah. Nampak? Jadi dia satu pergerakan, tak ada penceraian. Jadi tidak sah. Tak sah rukuk, tak sah sembahyang. Jadi cermat. Walau sembahyang sunat sekalipun, tuan-tuan puan hadirin hadirat. Bukan maksud bila sembahyang sunat tumakninah pun sunat. Dan tumakninah rukun sembahyang. Dia kata, ni tak apa sembahyang sunat. Sunat je. Kalau macam tu niat takbir bagi salam selalu. Niat solat sunatan isya'i rakaat ini ba'da tani. Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi. Cepat baca sunat yang semua tu. Namanya sembahyang sunat, bila dah takbir kena jaga, Fatihah kena jaga, rukun qauli kena jaga, rukun fi'li kena jaga. Bukan berarti sembahyang sunat semua sunat, tak ada tumakninah pun tak apa, Fatihah baca sekerat je. Menceraikan dan tunduknya jangan dikosatkan yang lain daripada rukuk. Jadi kita tunduk rukuk tadi jangan ada niat selain daripada nak membuat rukun sembahyang. Contoh, lepas dia baca Fatihah, dia baca surah, kebetulan handphone dia tu, dia punya muka dia tu menghadap ke kita. Tapi dia silent lah, vibrate je, zet. Tulis nama situ bertarang guru. Bini dia. Kata bini. Minta ni alang-alang dah habis inna ataina ni. Turunlah jawab. Dah jawab sambil-sambil minta alang-alang turun ni subhanarabbiyal azim lah. Maknanya dia turun tadi bukan kerana rukuk. Dia turun tadi sebab nak jawab telefon panggilan tentara guru dia. Bini dia, tentara guru lah bini ni, jangan main-main. Kita sadar pun bini celek mata, tak berani kita. Besi 200 kilo kita main-main je jinjing. Dengan bini, minta maaf, minta ampun. Banyak berlaku orang sini ada macam tu. Tak tu ya dah tu. Kemudian katanya Musa ni, jangan tuan-tuan ni nanya suami kita kena sayang dia. Sayang. Manja-manja dengan dia. Dia kahwin lain baru tahu kita. Kemudian mana tadi dah hilang, sebut kahwin dah hilang tak tadi. Dan tunduknya jangan dikosatkan. Jadi jangan kita tunduk tadi kerana nak buat benda lain. Kita tunduk tadi semata-mata nak menunaikan rukun sembahyang iaitu rukuk. Jangan kita turun tadi kerana nak menyuruh dengan orang. Habis Fatihah, habis surah, ada orang yang kita berhutang dengan dia lalu pula. Kita pun terselu. Habis-habis tu subhanarabbiyal azim. Habis-habis. Jangan tak sah. Dan yang akmalnya, makna rukuk yang sempurna yang akmalnya disamakan belakangnya, makna diluruskan. Diluruskan belakang kita tu, manakah bagi orang yang sihat, yang tak ada masalah tulang pinggang, tulang belakang, kalau ada masalah tulang belakang dia jumpa doktor Fuad, saya ada bawa juga belakang. Kalau ada masalah tulang dia tanya doktor Fuad datang sini, ada seronok datang sini, ada kata jemaah sini paling rajin dalam dunia. Tempat lain saya kata tempat lain pula paling rajin. Sini saya kata sini paling rajin. Puji tak apa. Sebab kita tengok makin puji makin seronok mengaji, tak apa. Jadi tunduk tadi tu rata belakang. Rata belakang. Itu yang paling sempurna. Tapi kalau dia tunduk tadi sampai tapak tangan dekat lutut dia, memada dah, sah dah. Tapi tak sempurna, pahala tak sempurna. Kalau nak pahala sempurna, rata belakang. Kalau letak penimbang air tu sama rata. Tak penimbang air sama rata belakang dia tu. Bagi orang yang sihat. Disambungkan dan tengkuknya
Tengkuk katalah ibarat ni kepala, ni belakang, ni kepala, ni tengkuk. Makna ratakan belakang kita dengan tengkuk kita. Ni kepala kita, ni muka kita bawah ni. Bawah kita, mata kita duk tengok tempat sujud ni. Jadi dia jadi macam ni rata. Baru sempurna. Dan mendirikan. Sebab apa? Kalau kita ada orang pesen rukuk, dia tengok punggung tu imam. Dia rukuk, dia tengok punggung tu imam. Belakang kata dah, kepala duk cangit dulu. Belakang kata dah, kepala congek tengok punggung tu imam. Ataupun kadang dia tengok pusat di sini, kepala jadi lagu. Belakang kata dah, kepala turun dulu. Dagu dia gambar ke dada dia. Tu tak sempurna lah. Dia suruh kata belakang, tengkuk kita, kepala kita. Macam mana kita berdiri ni? Jadi kita turun begitu lah. Macam mana berdiri ni? Mana dia turun gitu lah. Ni tak waktu berdiri ni, waktu turun kepala jadi gitu lah. Waktu berdiri ni, waktu turun kepala jadi gini lah dah. Rata belakang. Rata belakang itu tengkuk. Kemudian katanya musannif lagi. Menceraikan habis. Bawah tu. Dan mendirikan dua lututnya. Makna lutut kita tu, pelipat kaki kita tu biar lurus. Biar lurus. Tahu lurus? Bagi orang tak sakit lah. Bagi orang sakit boleh jadi dia tak boleh tegakkan, dia luruskan betih dia ni. Jadi bagi orang yang sihat, luruskan betih kita tu. Lutut kita tu. Luruskan kaki kita tu. Jangan dibengkok. Jangan dibengkokkan sikit. Dan dipegangkan keduanya, kedua lutut dengan dua tapak tangannya. Ni nak sempurna. Kalau contoh dia rukuk belakang kata tapi tangan dia juntai lagu tu. Tangan dia juntai lagu tu. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, juntai. Yang disuruh letak tapak tangan kat kepala lutut ni, dia tak letak, dia juntai. Soh tak mayar dia? Soh. Tapi kalau niat main batal mayar. Dan mana tadi tu lututnya dan pinggang dan pegang, dipegangkan keduanya dengan dua tapak tangannya dan menceraikan segala anak jari ke kiblat. Mana jari kita tu tak payah lalu susun rapat macam letak tabata waktu bersanding dulu. Jagakan jari kita tu, pegang pada lutut, jagakan jari kita. Ngadap ke kiblat, maknanya lurus. Jangan macam tu. Sebab ada orang kadang dia rukuk. Tunjuk lagu ni kan. Kadang dia rukuk je tu. Nak lalu gitu. Dia suruh pegang pada lutut. Jangan pegang kuku lari. Ada orang pegang kuku lari, ada orang pegang tulang kering, ada orang pegang betih macam-macam. Dia suruh pegang kepada suruh pegang pada lutut. Macam-macam pesen. Dah bila dah tak belajar, itu yang kata semayang main rasa. Semayang main rasa. Kalau semua ni belajar satu kitab, maknanya cara semayang semua sama insya-Allah. Tapi kalau kita semua tak nak belajar cara semayang, masing-masing semayang main rasa, ni yang main rasa macam-macam. Ada yang pegang lutut, ada yang pegang paha, ada yang pegang betih, ada yang pegang buku lali, tulang kering, macam-macam. Abang dia kata rasa-rasa, macam-macam rasa lah. Macam-macam rasa. Dan menceraikan habis. Dan keenamnya daripada rukun sembahyang, i'tidal. Jikalau sembahyang sunat sekalipun. Jadi sembahyang sunat ada i'tidal. Isyak ke apa? 8.30. 5 minit lagi. Jikalau sembahyang sunat sekalipun, iaitu tumakninah, iaitu i'tidal, kembali ia makmum tadi yang rukuk tadi itu kembali kepada qiyam. Makna kembali berdiri balik, maksudnya kembali berdiri balik seperti dahulunya dengan tumakninah. Makna i'tidal juga kena tumakninah, rukuk tumakninah, i'tidal pun tumakninah. Bila kata tumakninah kena berhenti, semua anggota besar kita mesti berhenti. Jangan sami Allahu liman hamidah contohnya. Ada orang sembahyang subhanallahil azim wa bihamdihi, sami Allahu liman hamidah. Dia terus turun, nampak tu.
Sami Allahu liman hamidah, tangan dia tak berhenti pun. Sami Allahu liman hamidah terus turun. Maknanya tak ada tumak ni. Sami Allahu liman hamidah berhenti, baru turun. Kalau sami Allahu liman hamidah terus turun, ada bising macam ni. Maknanya tidak ada tumak ni tak sah ya. 2 kali bangun dah. Makna kalau nasi biasa sebungkus, 2 kali bungkus. Kemudian katanya musannif lagi, dengan tumak nina dan ketujuhnya sujud 2 kali. Makna pada tiap-tiap rakaat ada 2 kali sujud pada tiap-tiap rakaat. Sujud juga tu tadi dengan tumak ninahnya. Ada tumak ninah. Sujud yang pertama pun tumak ninah, sujud yang kedua pun tumak ninah. Dan jikalau ia sujud atas sesuatu yang ia tunggang, yang tiada bergerak dengan geraknya sekalipun. Contohnya yang dia naik kenderaan lah, dia sujud atas kenderaan dia, dalam kenderaan dia, sah lah, walaupun kenderaan tu yang berjalan, yang tidak bergerak dengan dan jikalau ia sujud atas sesuatu yang ia tunggang, bukan tunggang tu, tanggung tu tuan-tuan. Tanggung bukan tanggung. Tunggangkan kuda. Tanggung ni maksudnya, dan jikalau ia sujud atas sesuatu yang ia tanggung, yang tiada bergerak dengan geraknya sekalipun, maknanya sah. Ini contohnya ni, ridak ni kain yang saya tanggung. Ni yang kain ni yang saya tanggung. Makna saya tanggung. Kalau ridak ni macam ni, bila turun sujud sekarang, dia terhampar dekat atas lantai depan muka saya. Jadi saya sujud atas ridak ni. Yang mana ridak ni mengikut pergerakan saya. Kalau saya turun, dia turun. Kalau saya bangun, dia naik. Maka tak sah. Tidak sah rukuk di atas sesuatu yang kita tanggung, lagi pula benda tu mengikut pergerakan kita. Adapun kalau ridak ni contoh panjang ridak ni, atau ekor sempan saya ni panjang, selebihnya saya hampar buat sejadah. Punya panjangnya ekor sempan saya ni, maknanya selebihnya saya hamparkan buat sejadah. Ni pendek ekor sempan ni panjang. 7 kaki, 8 kaki contoh. Panjang. Jadi saya hampar separuh. Padahal itu ekor sempan saya. Nampak tak? Tapi kain yang terhampar dekat atas lantai tadi tidak mengikut pergerakan saya. Saya kalau bergerak rukuk ke, duduk ke, mana kain tu duduk atas tu dia. Kalau jenis benda yang kita tanggung macam tu tak mengikut pergerakan kita, kita sujud atasnya sah. Sah. Telekung pun sama. Kalau telekung itu tu lapuh macam baju pengantin tu contoh. Lapuh macam baju pengantin tu. Nanti daripada rumah ni pakai lah, tu tukang bawa. Ingat pengantin tak telekung? Maknanya sampai kat surau pun sampai surau dia hampa kat telekung. Dia kalau bergerak ke, dia bangun ke, elok dia kain tu atas lantai. Maknanya kalau dia sujud atas tu sah, tak ada masalah. Tapi kalau macam telekung yang tuan-tuan dipakai ni, tak adalah lampu sampai macam tu. Maknanya kalau waktu turun sujud kayak tiba-tiba kain telekung tuan-tuan tak kain telekung, puan-puan terhampar ke atas lantai itu macam ni. Kemudian puan-puan sujud ke atas tu, tidak sah sujud. Tak sah. Sebab apa? Sebab kain yang tempat kita sujud tu mengikut pergerakan kita. Adapun kalau kain tu panjang, dia duduk diam, walaupun pakaian kita dia labuh sangat, dia duduk diam atas lantai tu, kita bergerak, dia tak mengikut pergerakan kita, sah. 3 kali bangun. Kemudian 3 buku dah. Dr. Puan 1, Rahman 1, Soleh 1. Ni nak cari alasan nak buku lagi 1 ni, nak berdiri dekat. Kemudian ingat tu yang mudah-mudahan yang betulnya yang ditanggung, bukan tunggang tu. Dalam tertulis tunggang, maknanya yang kita tanggung daripada badan kita. Dan yang akmalnya bahawa takbir mantari. Tu kata. Yang tiada bergerak dengan geraknya sekalipun. Jadi kalau kita sujud atas sesuatu yang kita tanggung, lagi pula bergerak mengikut pergerakan kita, tidak sah.
Contoh kalau orang lelaki, contoh dia pakai kopiah, dia pakai serban, dia pakai songkok. Luar semayang tak apalah kalau kita nak pakai contoh style dia kata handsome, kalau pakai kulupkan belah depan ni. Dia kata lawak, kalau selfie lawak, ramai yang like dia cakap. Tapi nak semayang kena naikkan. Nak semayang kena naikkan sebab ni dahi ni anggota jangan sujud dengan kopiah yang tutup kita punya kening, tak sah. Ataupun serban kita. Ataupun kain telekung orang perempuan ni, dia pakai telekung sampai tutup kening dia. Dia sujud atas telekung yang macam tu, makna berlapis begitu tak sah. Makna ni dahi, kulit dahi ni sebahagian, satu juzuk daripada dahi kita, bukan syarat semua, sebahagian. Makna dahi sebelah kiri ke, sebelah kanan ke, sebelah kiri ke, sebelah tengah ke, ikutlah, asalkan kena kulit dahi kita tempat sujud, sah. Hidung kita dapatkan ke sejadah tu sebab nak menyempurnakan tu. Kalau tak semayang tak pakai kopiah contohnya, dia rambut panjang, dia tak pakai kopiah. Tengok keadaan, kalau rambut itu tebal sangat, kalau time dia sujud, rambut dia menutup sekalian dahi dia hingga kulit dahi tak tersentuh pada tempat sujud, tak sah. Jadi dia kena selaklah rambut dia, tapi makruh. Buat macam tu, duduk sekejap-kejap nak selak, sekejap nak selak, tu hikmah suruh pakai kopiah lah. Ada pun kalau rambut dia tu panjang tapi belah tepi contohnya, belah tepi. Rambut dengan mata sebelah ni tutup dia rambut dia. Waktu dia sembahyang, dahi yang sebelah sini kena tempat sujud, sah. Ada bunyi dah tu. Kejap lagi. Kejap lagi lah, ni bukan dekat datang ni. Kejap lagi kita berhenti. Mana tadi? Masya Allah, dah tua dah kita ni, mata dah. Masya Allah. Tu maknanya dah suku daripada dahi dan suku dari dua lututnya dan dua tapak tangannya atau anak jari tapak tangan batinnya dan perut anak jarinya atau jari dua kakinya kepada tempat sujud. Jadi makna pastikan kita lipatkan jari-jari kaki kita tu. Kalau tak kuasa 5, makna salah satu daripada 5 jari ibu jari je kan. Jangan kita tegakkan. Perut anak jari ni maksudnya kalau kita berdiri, mana yang jejak pada bumi itu yang dimaksudkan dengan perut anak jari kaki. Adapun depan ini bukan perut anak jari, ini kepala jari nama dia. Jadi ada orang jadi sujud, dia pacakkan jari dia macam tu, tak sah. Dia kena lipatkan. Bila lipatkan baru kena perut anak jari. Itu kalau dia puasa, kalau sakit lain. Kemudian katanya musannif lagi, jadi dua jari kaki tadi pada tempat sujud dan wajib menekankan dahinya. Wajib tekan dahi tadi kepada tempat sujud. Sekadar mana nak tekan ni? Tekan sampai melecet ke apa? Sekadar kalau ada kapas segumpal, makna penyek kapas tu. Ni ada orang kata kita kena tekan, kalau pelepah pisang pecah, pelepah pisang. Patut dahi pecah pun. Makna sekadar kita memberatkan kepala kita. Makna kalau kapas tu penyek dah tu. Tu makna kena tekankan. Jangan duk layang pula. Jangan duk macam memegang bara pula dah. Ni makna kena tekan. Tapi sekadar tu pula, maknanya kalau kapas tu jadi pendek. Jangan pelepah pisang pecah. Pelepah pisang kerat. Dan jangan duk geser-geser dahi dekat tempat sujud. Yang geser-geser lah. Buat apa nak geser-geser? Dia kata tanda. Nak tanda apa? Nak tanda ambil cat lah, cari 3 ke 4 ke. Lagi mudah lah tu. Masalah fitnah dalam ibadat ni tuan-tuan, hati kita ni banyak nafsu, banyak syaitan. Syaitan nafsu ni senantiasa nak mencari peluang-peluang supaya kita ni ibadat yang kita dah buat ni jadi rosak. Dia akan berusaha menimbulkan perasaan ujub, takabur, riak dalam diri kita. Jadi jangan sengaja nak buat tanda kat dahi. Jangan sengaja, faham tu? Jangan sengaja nak buat tanda dekat dahi.
Nanti sebab apa? Bila orang tengok, orang akan tengok dahi kita, takut timbul dalam hati, baru tahu aku sembahyang banyak. Ni kita takut tu. Ada dulu pernah kena. Saya pernah buat benda macam tu. Lepas tu saya cakap. Masa mula-mula mengaji tu, konon-konon wah, setan. Tanda ni lama mengaji, orang kampung balik, rajin sembahyang kan. Jadi usahalah sembahyang duk tanya dahi. Lepas tu tengok cermin. Tak berapa clear tu. Dia kalau boleh jarak 100 meter nampak tak? Na'udzubillah min dzalik. Ini semua benda yang boleh merosakkan pahala ibadah. Jangan, kecuali dah kalau dah memang dia terlalu banyak, 300 rakaat setiap malam macam Rabi'atul Adawiyah dia solat, beribu-ribu rakaat setiap hari sehingga bertanda bukan disengajakan, tak ada niat pun, macam tu lain masalah. Tapi kalau nawai tu dia, makna niatnya sengaja nak membuat tu supaya orang tahu, orang nampak, orang gerti, orang faham yang dia ni banyak sujud, lama sujud, banyak solat, maka rosaklah pada ibadat. Na'udzubillah. Sebab tu kita kalau boleh nak suruh ibadat ni. Sebab ada jenis penyakit macam kita ni, hati kita tak kuat tuan-tuan. Kita ni kalau boleh nak cerita semua ibadat kita, ada pun dosa kita takkan cerita. Hati-hati, jangan sengaja buat tanda. Kecuali kalau bertanda dengan tak sengaja, itu lain. Itu lain masalah. Dia tak ada niat ke situ. Ini cuma nak mengingatkan sahaja. Dan meninggikan punggungnya daripada kepalanya. Dan yang akmalnya bahawa takbir ia dengan tunduk sujud, dengan tiada mengangkatkan dua tangan, kemudian dihantarkan dua tangannya, kemudian dua tapak tangannya, kemudian wallahu a'lam. Allah Alam tak ada. Allah Alam itu menimpa Allah Alam habis dah. Sampai situ insya-Allah. Nanti kita sambung lagi. Mana nanti sambung bab sujud ni. Dan yang akmalnya bahawa takbir bagi tunduk, makna bagi turun sujud dengan tiada mengangkatkan dua tangan. Mana daripada berdiri nak turun sujud tu tak perlu nak mengangkat tangan macam takbiratul wallahu subhanahu wa ta'ala. Betul Ustaz itu? Habiskan sikit lagi. Okey, dengan tiada mengangkatkan dua tangan, maknanya waktu berdiri nak turun sujud tak perlu angkat tak perlu angkat tangan macam orang panggil takbir intiqalat tu, mengangkat tangan ni sunat hayah, mengangkat tangan ni sunat hayah. Sebab tapi kalau kita mengangkat tangan tidak pada tempatnya, hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Kemudian dihantarkan dua lututnya. Ini aturan dia. Bila turun tu letak lutut dulu. Kemudian dua tapak tangannya. Kemudian menghantarkan segala jarinya, jari tapak tangan, meletakkan jari tapak tangan ke kiblat, makna menghadap ke kiblat. Kemudian menghantarkan, makna meletakkan dahinya. Jadi waktu nak turun, selepas daripada i'tidal sami Allah liman hamidah. Jadi bila nak turun sujud tu, turun kepada lutut dulu. Lepas tu dua tapak tangan serta jari-jarinya, perut anak jarinya. Kemudian baru letakkan dahi. Jangan lepas sami Allah liman hamidah letak dahi dulu. Kalau pun kata ni. Lepas sami Allah liman hamidah letak dahi dulu. Baru letak kepala lutut dulu. Dia letak dahi dulu. Letak tapak tangan, letak lutut, letak tapak tangan, barulah dahi. Qadar, kemudian mana tadi? Dan hidungnya. Rapatkan hidung tu. Padahal terbuka keduanya. Makna terbuka keduanya, dahi dan hidung. Jangan tutup pula dah. Orang perempuan kalau pakai niqab, kalau pakai purdah pun sembahyang, disuruh buka. Makruh kita sembahyang dalam keadaan kita menutup muka kita. Dan menceraikan dua kaki, makna merenggangkan dua kakinya. Qada mana tu? Nak renggang kaki, nak kangkang kaki tu qada mana? Seluah-luah kain pelikat ke? Ada orang seluah-luah kain pelikat di kapal. Selagi tak, remok siap. Makna kalau nak ikut kangkang kaki dia tu, kalau dia rapat kaki boleh 3 orang lagi duduk sebelah dia. Sekadar sejengkal. Kadar sejengkal. Ni dah ada orang tu sampai tegang-tegang dia punya jubah dia. Dia kangkang sampai tegang jubah dia.
kain kaki jubah itu sampai terik. Tak suruh kangkang seluar kaki jubah tu. Makna sejengkal di antara kaki kanan kiri, sejengkal lebih kurang. Dan merenggangkan dua lengannya daripada dua lambungnya. Maksud waktu kita sujud tu, kita punya lengan ni, makna kalau orang laki-laki direnggangkan daripada lambung, makna rusuknya, jangan digapat, jangan dihimpunkan. Sebab yang himpunkan ni orang perempuan. Lelaki renggangkan. Dan mengangkatkan perutnya daripada dua pahanya pada laki-laki. Makna perut kita jangan dihimpitkan dengan paha. Jangan himpunkan. Kalau perempuan lain. Kita orang laki-laki, kecuali perut dia dah memang macam tu. Tu tak boleh nak ni. Dah memang macam tu. Alhamdulillah lah rezeki, alhamdulillah. Cuma bagi orang yang tak macam tu, makna jangan dihimpunkan. Jangan dihimpunkan perut dia dengan paha. Biar dia genggam. Biar dia genggam paha dengan perut. Dan menghimpunkan keduanya pada yang lain daripada laki-laki. Makna orang perempuan kena himpunkan. Makna perut dia biar rapat dengan dia punya paha, himpunkan. Makna dia punya rusuk dia dihimpunkan, paha dia rapat ke perut dia. Itu maksud orang perempuan. Orang lelaki, perut dengan paha kena jarakkan. Dia punya rusuk kena bukakan. Dia punya lengan ni, lengan kita sama ada lelaki perempuan, lengan ni jangan dihamparkan ke bumi macam kucing nak minta makanan. Kena angkatkan. Kita punya. Kerana ni. Ada orang dia letak atas dadah macam tu. Dah kalau hamparkan tu, tak sempurna lah, tak disuruh lagu tu. Dan merenggangkan dua lengannya daripada habis. Jadi selain daripada laki-laki tadi. Dan kedelapannya duduk antara dua sujud. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam wa ilmuhu wa ata. Jadilah tanda jadi kelas kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memanjangkan umur kita semua, sihatkan tubuh badan, insya-Allah dipermudahkan segala urusan kita dunia dan akhirat. Allahumma amin. Insya-Allah kita jumpa lagi minggu ketiga bulan hadapan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qurbat lana fi dinina ma ahli kutub fadhkar. Allahumma khlisna bima ana fihi khalasan jamila. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.